di talian melalui Skype sekarang. Saya bersama yang berbahagia Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia yang seringkali bersama kami di Astro Awani. Assalamualaikum Datuk Dr. Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permulaan ini, apakah kita perlu menganggap bahawa kerajaan akan melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang lebih ketat? Mungkin tidak sama dengan fasa pertama ketika awal pandemik ketika bulan Mac yang lalu, tetapi mungkin dalam bentuk MCO 2.0 yang mungkin kita boleh jangkakan. Pandangan Datuk Dr. Zainal. Ya, dari segi teknikalnya, ya, bila kita lihat taburan epidemiologi penyakit, yang kedua kita lihat beban kepada sistem kesihatan kita, dan kita juga lihat ketiga ialah ramalan peningkatan kes masa akan datang. Saya rasa dari segi teknikalnya kita ada, pertama, ideally, ya, secara idealnya, kalau kita tak ada pilihan lain, kita patut membuat MCO 2.0 ini secara lebih ketat daripada MCO yang pertama. Itu ideally, ya. Tetapi pada masa sekarang, dengan pengetahuan, pengalaman kita daripada MCO yang lepas, hampir setahun, ya, lebih kurang. Jadi, untuk memperseimbangkan antara life and livelihood tu, saya rasa kita patut juga kerajaan menimbangkan untuk MCO 2.0 ini yang lebih ketat tetapi bersasar. Ya? Contohnya, untuk mengambil kira kawasan-kawasan atau negeri-negeri zon merah dan mengasingkan dengan zon-zon ataupun negeri-negeri yang hijau ataupun kuning, dan melakukan SOP yang ketat lah, pemantauan dan penguasaan yang ketat, bukan macam PKP, PKPD yang lepas, ya, banyak sangat sikit, tetapi dari segi pemantauan, pengusahaan dan juga penguasaan tidak begitu efektif lah, ya saya. Ya, dari aspek itu, di manakah ataupun sempadan yang perlu kita lakarkan sebelum kita melaksanakan MCO ataupun PKP yang lebih ketat ini, walaupun tidak sama dengan PKP ataupun MCO fasa 1.0 pada Mac 2020 yang lalu, tetapi pada pemikiran pakar kesihatan awam dan juga data-data epidemiologi, mengapa kini perlu juga kita laksanakan pelaksanaan MCO 2.0 ini? Adakah kita sudah melangkaui sempadan data-data sains, data-data epidemiologi berdasarkan angka-angka yang kita dengar saban hari? Kalau dari angka kes positif itu, kita sudah menerima hampir lebih dari 3 minggu, ia melangkaui 4 digit. Dan yang terkorban ataupun kes kematian itu yang agak menyedihkan sudah menghampiri lebih 550 korban. Jadi di mana sempadan yang Dr. Zainal perlu angkat bahawa inilah masanya? Ya, sebenarnya kita secara jujurlah, ya, kita harap Kementerian Kesihatan dan MKN dapat berkongsi data yang lebih jelas. Kerana ada 3 elemen yang penting sebelum kita, orang katakan, menggunakan kriteria atau sempadan yang tepat. Ya. Pertama, kita ada 3 elemen yang penting di dalam epidemiologi COVID-19 di negara kita. Pertama ialah golongan-golongan yang kata confined, iaitu penjara, pusat tahanan immigration. Ya. Ini confined, ya. Walaupun ada beribu cases, tapi mereka adalah confined, dan mereka ini sebenarnya tidak akan menyebabkan perebakanan yang luas di dalam komuniti. Ini kita kena secara detail kita lihat dan kita asingkan mereka. Yang kedua ialah kes yang datang daripada kluster-kluster yang lama. Pendatang, pekerja asing di Sabah, ataupun ada beberapa kluster yang masih aktif. Ya. Ini kita kena lihat apa yang telah terjadi pada kluster ini. Adakah sudah mencukupi kita buat contact tracing? Adakah cukup kita buat test? Dan adakah cukup kita telah buat quarantine? Yang ketiga adalah kelompok-kelompok yang baru timbul dalam komuniti, iaitu community infection yang tidak ada kaitan, non-link infection. Jadi bila ini kita lihat data-data yang ada di kementerian, kami lihat bahawa telah berlaku, ya, community unlinked cases di negeri-negeri seperti Selangor, Johor, Penang dan sebagainya. Jadi kita kena lihat secara detail. Tapi ini bukan dia berlaku seluruh negeri, tapi dia berlaku pada lokaliti tertentu. Jadi untuk MCO 2.0 ni, kami harap supaya kerajaan
lihat data itu secara spesial atau kata-kata secara lokasi dan juga kelompok mana. Jadi kita boleh kata menjuruskan, mensasarkan secara lebih precise, tepat. Jadi tak perlu kita untuk buat lockdown, total lockdown. Tapi itulah pilihan terakhir. Sekiranya kita tak dapat lihat detail yang disebutkan, saya sebutkan tadi lah. Okey, Dr. Zainal, dari apa yang dikatakan tadi, seolah-olah 3 faktor itu berkaitan dengan 3 kluster yang menjadi punca peningkatan ketara angka-angka kes positif dan juga jangkitan positif ini, iaitu yang berada di dalam confined place, iaitu kawasan penjara, pusat tahanan dan juga depo-depo tahanan warga asing. Keduanya berkaitan dengan kluster pekerja asing, sama ada yang berada bersama majikan di pusat-pusat pembinaan, tempat-tempat pembinaan, kilang-kilang dan juga kawasan tumpuan pekerja asing seperti penempatan rumah-rumah kongsi mereka. Dan yang ketiga, kluster yang sudah pun ada di kalangan kita, iaitu yang berada di komuniti. Pada wabak pertama ataupun gelombang pertama dan kedua, kita seringkali sentiasa orang kata pun berwaspada daripada pengumuman saban petang yang diberikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Tetapi apabila memasuki gelombang ketiga selepas Pelaraya Negeri Sabah itu, seolah-olah kita tidak melihat bagaimana perancangan, pelaksanaan dan juga cara pencegahan yang berkesan yang diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi apa yang ingin dilihat dalam MCO 2.0 ini dari aspek kesihatan awam supaya kita mengenal pasti lebih bersasar, lebih tepat tindakan dan mampu ataupun menangani jangkitan positif itu daripada merebak secara lebih luas. Ya, satu yang paling penting sekali ialah pihak kerajaan, KKM ataupun MKN, mereka mestilah memberi orang kata mesej, pesanan ataupun yang tepat. Bukan mesej yang tidak begitu teratur ataupun berlawanan. Misalnya kita kata, semua orang kena duduk rumah, tidak boleh padat. Kita buka, ini satu kesilapan yang kami lihat bila berlaku PRN Sabah, memang terlalu besar di antara negeri-negeri. Dan kedua, bila berlaku kluster pendatang asing, kita buka secara terus-menerus, secara besar-besaran. Jadi ini memberi mesej yang menggelirukan masyarakat. Jadi masyarakat ingat pada masa itu, kita boleh buat apa-apa. Kemudian bila kita mengadakan rentas, larangan rentas negeri dan rentas merah, so siapa pun boleh keluar. Pergi jumpa balik polis, cop, dapat surat, keluar. Jadi apa gunanya kita mengadakan PKPB ataupun PKPB terhad. Dan ini berlaku, perhebatan yang berlaku sekarang ni. Jadi itu 3 elemen dan segala kita nak buat dalam MCO tu, kita mesti, kalau rentas negeri tak boleh, tak boleh. Walaupun ada surat ke tak ada surat, ada orang mati ke ada orang kahwin ke, no. Itu juga dengan sekiranya ada berlaku kluster di kilang saja. Stop lockdown tu, lakukan test, lakukan kuarantin misalnya. Itu juga dengan bila kita ada di komuniti. Jangan ada majlis kahwin, majlis politik, majlis ceramah dan sebagainya. Jadi ini yang kata mixed messages yang rakyat dah keliru dan lama dia pun bosan. Jadi ini yang kita kena buat untuk MCO 2.0. Buy-in ataupun keyakinan dari masyarakat dan juga komuniti itulah ultimate ataupun syarat terbesar untuk memastikan segala pelaksanaan undang-undang yang akan dikenakan kepada masyarakat selepas pengumuman pada petang ini. Jadi sekali lagi, bagaimana keyakinan itu dapat diberikan oleh masyarakat dan juga rakyat kepada MCO 2.0 ini? Berdasarkan pengalaman, kita melihat beberapa kali goalpost lah, kalau orang biasa seringkali mengungkapkan bahawa kalau kena bagi kelompok-kelompok tertentu, undang-undang ini seolah-olah longgar ataupun boleh dilepasi. Misalnya isu kuarantin, isu berkaitan dengan saringan dan juga mereka yang terpalit dengan kes-kes positif dan sebagainya. Jadi apa jaminan yang boleh diberikan oleh pihak kerajaan untuk memastikan rakyat boleh buy-in MCO 2.0? Saya rasa rakyat kita alhamdulillah bertanggungjawab dan yakin. Tetapi mesti kerajaan ingat, ini adalah kalaulah kita membuat MCO 2.0, saya rasa memang kita akan buat MCO 2.0 yang kurang.
Rakyat terpaksa, rakyat terpaksa ikut. Tetapi rakyat kata inilah the second chance, peluang kedua untuk kerajaan bertindak dengan cara yang betul. Sebab keyakinan rakyat semakin hari semakin terakhir. Saya dengar ramai orang dah tak nak tengok angka, dan angka-angka yang diberikan itu setengahnya mengatakan bahawa tidak relevan ataupun tidak begitu tepat, kerana kita tahu apa yang terjadi sebenarnya di masyarakat. Contact tracing yang tidak tercapai, screening yang lambat dan sebagainya. Jadi rakyat akan dibuatkan. Jadi mereka akan membuat tindakan sendiri. Di samping juga kita lihat double sikap yang berbelah lah ataupun bias kepada pihak yang berkuasa, pihak kerajaan, pihak yang dia boleh buat. Dia pun boleh buat majlis kahwin, dia boleh buat perjumpaan, kalau kena tak kena denda, tapi orang rakyat biasa kena. Ini yang rakyat kata, dia kata pada pendapat kami lah, pada masa ini rakyat kata enough is enough. You give a second chance, kami akan memberi peluang kedua, tetapi please, we want to see, kita akan lihat apa sebenarnya yang tell us, the game plan, apakah strategi yang ada secara jelas, telus, kerana rakyat semua dah faham dah. Saya. Dari aspek pematuhan, saya rasa kita sudah melihat pematuhan yang agak tinggi ketika gelombang pertama, gelombang kedua kita melaksanakan MCO walaupun dalam istilah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Tetapi semakin hari semakin luntur apabila kita melihat angka-angka itu seolah-olah begitu tinggi dan pematuhan itu semakin longgar. Misalnya di kedai makan, penjarakan fizikal dan juga mereka yang ada orang kata pun sepatutnya berosilasi ataupun tinggal kuarantin tetapi mereka bebas keluar untuk membeli makanan dan seumpamanya. Jadi apakah prasyarat untuk memastikan rakyat kali ini kembali kepada pematuhan yang agak tinggi pada fasa pertama ataupun fasa kedua kita melaksanakan MCO? Ya, satu kerajaan kena bagi satu polisi atau jelaslah apa nak buat. Yang kedua, tidak ada yang terbias, tidak ada pindikasi ataupun tidak ada kelonggaran atas sebab yang tidak dapat diterima lah. Yang ketiga, rakyat perlu lihat bahawa berlaku penguasaan kepada ketidakpatuhan. Kalau tidak, orang kata saya penat je saya buat, orang lain saya buat tu, ni orang lain yang buat, saya juga kena. Jadi ini tak akan orang kata kita tidak akan dapat keyakinan dan kita tidak akan dapat pematuhan daripada rakyat. Jadi saya rasa kerajaan pada kali ini mesti jelas, tegas dan juga bagi bersama dengan komuniti, ajak komuniti bersama dengan kerajaan kita lakukan benda perkara ini. Bagi mendapatkan sokongan masyarakat, ramai juga pakar-pakar perubatan termasuk yang terkini, lebih daripada 45 pakar perubatan termasuk Datuk Dr. Zainal sendiri menggesa Perdana Menteri membawa prinsip bipartisan, mendapatkan pandangan-pandangan yang mungkin tidak pernah diambil sebelum ini, pakar-pakar yang berada di luar, dan juga konsep the whole government, the whole society perlu diangkat sebagai satu kerja negara dalam kita ingin mendatarkan lengkuk pandemik COVID-19. Pandangan Datuk Dr. Zainal. Ya, pertama kita kena ingat bahawa pandemik COVID-19 ini adalah satu yang unprecedented atau tidak pernah berlaku. Jadi tidak ada sesiapa yang mempunyai pengalaman yang tepat untuk menangani COVID-19. Baik di pihak kerajaan, di pihak Kementerian Kesihatan, di pihak WHO atau di pihak luar sendiri. Tetapi pakar-pakar kita kebanyakannya senior yang telah menguruskan epidemik SARS, Nipah, Coxsackie, JE dan sebagainya, dan kita tahu bahawa prinsip untuk mengawal menguruskan pandemik ini lebih kurang sama, insya-Allah. Jadi dengan adanya penggabungan pengaman, kemahiran daripada pakar-pakar di dalam dan di luar kerajaan, termasuk para akademik, kita boleh ada pakar-pakar yang buat modeling misalnya, boleh kita boleh menguruskan dengan lebih tepat. Tetapi perkara ini tidak berlaku semasa 10 bulan yang lalu. Jadi kerana itu ramai kami yang antara yang menulis surat kepada Yang Amat Menteri, termasuk juga
pakar-pakar lain, bahawa kita memastikan bahawa kerajaan memikul beban itu sendiri dan seolah-olah tidak mengambil kira pandangan-pandangan yang di luar daripada kementerian dan kerajaan. Kerana kita ingat bahawa setiap orang ada dia punya blind spot. Jadi kalau kita ramai-ramai, kita boleh betulkan blind spot itu atau kelemahan itu. Jadi itulah kita berharap supaya MCO2 ini mesti ada penglibatan daripada badan-badan pakar-pakar di luar daripada domain kerajaan saja. Ya saya.